istilah tipu semata-mata untuk nak menjaga hati. Macam mana kau nak jaga hati dia kalau kau tipu dia? Lebih baik bagi tahu benda sebenar, walaupun benda tu mungkin buatkan korang bergaduh sekejap, daripada kau tipu dia. And then bila dia dapat tahu nanti, bukan tipu tu saja yang menyakiti dia, malah kepercayaan dia pun mungkin tak akan sama dah macam sebelum ni. Halo. Ya. Halo. Ya. Mana? Okey. Kenapa kena tipu? Itu pastinya semua orang pernah buat. Saya on the way tapi padahal belum lagi on the way. Kenapa perlu tipu? Okey, hari ini kita nak kongsikan kepada anda penonton yang mana dalam perbincangan kita hari ini kita nak kongsikan kenapa ada dalam kalangan individu ini mereka mengambil pendekatan untuk menipu. Tetapi ada juga dalam kalangan penonton yang mungkin anda pernah melalui pengalaman-pengalaman dengan individu yang memang dalam keadaan apa sekalipun suka untuk mengambil pendekatan untuk menipu. Ada temanya untuk individu yang gemar untuk menipu ini. Tapi kita nak kongsikan topik ini bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Ya, kita bersama dengan Dr. Azmawati Mohamed Noor selaku kaunselor berdaftar dan pencarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih bersama dengan kami dan di sebelahnya kita bersama dengan Hairi Safwan. Terima kasih bersama kami, Hairi. Tadi saya dah tanya Hairi soalan pertama. Hairi, kali terakhir awak menipu, dia terdiam sekejap. Soalan Sugi tu mencabar juga, Sugi. Okey, kita nak kongsikan hari ini tentang topik iaitu tentang menipu ini kan. Topik kita adalah kenapa perlu tipu. Tetapi kita nak bincangkan, ada setengah orang mengatakan mereka ini menipu bukan menipu untuk menyusahkan orang, bukan menipu untuk menjadikan bebanan kepada orang. Mungkin ada pelbagai kategori tipu, Doktor, yang tanpa kita sedari ataupun ketahui. Kalau Doktor boleh kongsikan kepada penonton kita. Okey, terima kasih Fiza. Ada 3 sebenarnya tempat ataupun benda yang bila kita sebut tentang menipu, 3 kriteria yang kita kata kita tidak boleh ataupun kita dibenarkan untuk menipu adalah apabila kita berada dalam keadaan peperangan. Contohnya untuk keselamatan. Dan nombor 2 ialah apabila ada sesuatu yang kita kata kita risau, kita aibkan seseorang. Dan itu juga dibolehkan. Dan satu lagi yang paling penting ialah untuk mendamaikan. Bayangkan kalau kita suami isteri. Okey, bila suami balik kan, suami happy lah ni hari belikan sesuatu untuk isteri dan tiba-tiba pula dia beli tudung bunga, baju bunga-bunga, kasut bunga-bunga. Tapi isteri pula mungkin berasa tidak seronok, tetapi kita dibolehkan untuk cantik ya abang, cantik, saya suka. Jaga hati. Jaga hati. Sama juga dengan suami, bila isteri goreng ikan for example. Ikan tu pula mungkin terhangus sedikit. Tapi nak jaga hati kan Fiza. Masya Allah, sedap ikan awak ni. Abang memang suka sekarang abang dah tukar taste. Abang memang suka yang garing-garing hangit sikit. Itu 3 situasi di mana dibolehkan lah. Ataupun Hairi, kalau boleh saya tanya Hairi, adakah Hairi rasa kalau dalam situasi ikan tadi itulah yang doktor kongsikan, bukankah lagi senang kalau kita berterus terang sahaja daripada menipu? Bagi saya tu skill lah. Skill. Sebab kita kena fikir hati dan perasaan juga. Kalau kita terlampau straightforward, nanti pasangan kita akan terasa itu. Perempuan ni bila dia terasa, dia makan dalam, dia lama. Macam ada pengalaman. Sebab lelaki kalau menipu, dia boleh, tak apalah, dia kena tipu, dia boleh lupakan. Tapi dia berhati-hati. Tapi perempuan dia berhati-hati dan dia akan simpan benda tu dalam nota dia. Sampai dia bilang perempuan itu. Perempuan dia macam dia memang ada gender bias sikit dekat sini. Okey, tetapi doktor, melalui pembacaan juga ada yang mengatakan bahawa ada setengah orang dia menipu kalau kita asingkan dari 3 kategori tadi dalam keadaan peperangan untuk mendamaikan, untuk mengelakkan aib ataupun untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan. Ada juga dalam kalangan individu ini mungkin mereka ni sebenarnya mereka menipu untuk mendapatkan perhatian. Mereka nak jadi nombor 1 supaya orang beri perhatian kepada mereka, dan dalam keadaan ataupun situasi yang pelbagai juga mereka ni akan kerap untuk menipu, dan mereka juga digelar sebagai mitomania. Mungkin dari segi psikologinya doktor, kalau ada boleh dikongsikan kenapa mereka ni suka sangat untuk menipu walaupun dalam keadaan yang membolehkan mereka untuk bercakap benar. Okey, interesting question. Tadi pun sebenarnya Sugita dah
tanya tentang bagaimana ya kalau orang itu kerap menipu. Itu kita panggil pathological liar ataupun yang you sebut tadi ya. Sebenarnya bila kita sebut tentang keadaan ini, dia sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa dengan keadaan ini. Sebenarnya bila kita sebut tentang mitomania ini, dia sesuatu yang bila kita katakan dalam menipu tu dia ada teori dia. Teori fraud kita panggil. Fraud ni apa dia tahu? Dia ada peluang. Bila ada peluang tu, time itulah dia akan mengambil peluang itu untuk menipu. Peluang itu memberikan dia motivasi. Nak tipu lagi sebab dia dah terbiasa. So kita kesian kat saya contoh macam tu Okey. Dan nombor 2 pula bila dia start rasionalisasi. Dia kata menipu ni tak apa ni, macam tadi you kata nak jaga hati, nak ini, tetapi itu yang baik tak apa ya. Kita risaukan dia sesuatu yang negatif. Dan yang terakhir sekali bila wujudnya tekanan. Adanya tekanan itulah yang menyebabkan mereka rasa macam kena tipu. Sebab keadaan ini akan menyelamatkan diri. So itu terjadinya mitomania tadi apabila ada orang kata apa? Kehendak dia untuk keperluan dia untuk menipu walaupun dalam keadaan yang biasa. Jadi ia menjadi satu tabiat lah doktor. Boleh saya katakan. Jadi habit. Jadi habit. Dia conditionkan benda itu. Itu normal ke? Adakah itu boleh dikategorikan sebagai penyakit? Okey, saya suka dengan soalan itu. Kalau kita lihat sebenarnya dia tidak berada dalam satu keadaan disorder ya ataupun mental disorder ya, tapi sebenarnya kita nak lihat faktor underlying dia. Apa dia ada? Contohnya antisocial, narcissistic, bipolar, maybe ini adalah yang menyebabkan ada personality issues dia sebenarnya, yang menyebabkan dia hendak berbohong atau menipu. Wow, ya. Berat ya bila berada di dalam kalangan orang sebegini ya. Terutama yang narsisistik ni yang sentiasa menipu saja. Dia nak selamatkan diri dia. Kadang-kadang tipu dia sakit, tipu dia dalam keadaan tertentu semata-mata untuk mendapatkan perhatian. Betul. Dan okey Hairi, kami nak tanya Hairi. Bagi Hairi sendiri, terlampau pendidikan kita hari ini ya. Terlampau pendidikan. Saya rasa orang yang kata dia tak pernah menipu tu dia menipu sebab pastinya ada situasi yang kita pernah menipu kan. Jadi bagi Hairi sendiri, situasi yang Hairi rasa tak apa sekiranya saya menipu sebab kadang-kadang memang mungkin Hairi sibuk, tak boleh meluangkan masa. Tapi nak jaga hati, mungkin anak-anak kan, Hairi akan berikan sebab-sebab, tetapi sebab-sebab itu untuk menjaga hati anak. Jadi bagi seorang Hairi, situasi yang mana Hairi rasa tidak mengapa kalau saya menipu? Saya dengan wife saya ni cikgu. Jadi saya nak menipu dia pun, saya akan cepat kantoi. Dia tanda? Handset saya pun password apa semua saya bagi dia. So saya bagi dia tahu apa-apa berlaku, dia akan tahu. So susah sikit saya rasa situasi yang nak ada macam tu dalam kehidupan saya dengan wife saya ni agak susah lah sebab dia akan senang detect. Sebab selalu orang kata pelakon ni kuat pelakon. Tak, sebenarnya pelakon kalau dia nak menipu dia senang kena detect sebab dia akan jadi penuh kat otak tau. Dia nak hafal skrip, dia nak ni apa semua. Bila dia nak menipu, dan lepas tu, bila dia menipu seseorang lah. Lepas tu dia nak berlakon apa semua, dia akan ganggu tau. Dia akan ganggu juga efek tak. Dia akan gelabah macam, tadi aku tipu dia tu. Ni aku masuk berlakon pula. Dia akan ganggu. Benda-benda tu efek tau. Kebagusannya, kalau kita pernah lah tahu skill-skill menipu ni. Skill-skill. Macam saya mengajar student-student saya dah tahu dah. Korang jangan menipu aku. Aku dah buat dulu dah. Pengalaman. Masa zaman online lah. Bila zaman online, student online apa semua. Dia orang cakap, sir tak boleh buka lah. Ada komputer ni, dia tak boleh ni. Tak payah, saya tahu. Internet boleh buka. Kalau awak ni 5G lah apa-apa ni, saya bagi tahu. And then ada student saya yang banyak kantor yang dia kata, saya ni tengah jaga mak saya sakit pun. Tiba-tiba dia kat pavilion. Saya call, video call. Orang dia mana? Pavilion sir, minta maaf sir, saya ni. So banyak saya jumpa yang so sebab kita dah ada pengalaman. Mungkin kita boleh tahu kot kriteria kalau orang individu tu menipu. Tetapi kalau kita cakap tentang dunia hari ini, kadang-kadang menipu ni kita secara sedar ataupun tidak, dia mungkin dah jadi tabiat dalam kehidupan kita sejak pada kecil. Contoh, kita sebagai ibu bapa kadang-kadang ataupun kita dibesarkan walaupun tak ada niat lah, orang kata ni tipu tak ada niat lah kan. Tak makan nasi tu habis, nanti nasi tu nangis, tu menipu dah. Kalau tak ikut cakap mami, nanti mami panggil momok tu gigit. Contoh benda tu benda perkara yang kita rasa macam gurauan, tak ada apa-apa, tetapi sebenarnya dia akan mempengaruhi proses pembesaran anak-anak kita. Haris setuju tak? Setuju. Sebab saya tengok anak-anak saya, saya seorang yang tak suka marah anak. Tapi wife saya cakap saya,
kena marah juga. Bagi anak-anak takut. Saya cuba buat marah semua tu. Bila dapat part yang diorang buat kesalahan tu, saya tanya, tadi buat apa? Tak buat apa. Dia dah start mula ni. Dia tahu saya akan bertindak apa bila dia mengaku. So, anak kedua saya ni dia main peranan. Bila dia tahu saya nak wotan abang dia ke apa, dia akan, Papa, sabar Papa. Papa, sabar Papa, sabar. Abang tak salah, Azad salah. Okey. Tapi menipu tu dia orang dah apply sebab dia orang takut. Untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri. Jadi saya nampak itu, tak boleh macam ni. Kena cakap, kena train benda lain pula. Sebab dia orang dah tahu dah bila dia orang cakap benda betul, saya akan bertindak otan. Betul. Jadi dia orang mula menipu, itu bahaya. Sangat bahaya sebenarnya. Janganlah pukul anak-anak. Itu seolah-olah defense mechanism mereka kan doktor. Dan ada satu komen daripada Zahid Faan di Facebook berkata, kadang-kadang ibu bapa terpaksa menipu pada anak-anaknya. Contoh seperti menipu sebab nak jimat duit, nak jimat minyak kereta, terpaksalah menipu. Mungkin dalam situasi sebegini keadaan menyebabkan mereka terpaksa menipu. Kan? Anak-anak tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Okey, baik. Kita dah dengarkan daripada Hairi, kita dah dengarkan juga daripada doktor. Kita nak juga dengarkan pendapat orang ramai kenapa perlu tipu. Jom kita dengarkan. Bagi saya memang kata menipu tu memang ikut bersebab lah kan. Apa semua ikut keadaan lah. Tapi dia bergantung pada individu tu sendiri apa semua. Kalau dia rasa penipuan dia tu boleh mendatangkan kebaikan, lagi baguslah. Kadang-kadang ada penipuan tu mendatangkan keburukan lagi. Itu bergantung pada masing-masing. Wife lah, kalau kita pergi mancing apa, sekat kita keluar dengan member, pasal hobi kita lah. Benar je. Selalu tipu pasal nak keluar dengan member, tipu macam tu je lah. Tipu member lain, ajak keluar pasal ada deal dengan orang lain lah. Kalau keluar mana-mana tapi tak nak cakap kan, kita keluar satu jalan, beli ayam, kita lalu jalan lain. Dua benda satu masa. Pernah kantoi. Bebel lah. Tapi tak apa, comel. Pernah tipu lah, macam pergi CC ke. Parents saya memang tak bagilah, sebab membazirkan duit kan. So, saya senyap lah pergi. Kalau parents saya tanya, saya jawab pergi kedai. Padahal saya pergi CC. Pernah kena marah tak? Pernah kantoi. Daripada buah kena. Apa ni, tapi tak kena pukul lah. Kalau saya tipu pasal masa lah. Bila dah berjanji, make sure tepati masa lah. Saya paling pantang sekali kalau ada member yang ajak keluar, tiba-tiba tak jadi last minute. Dah siap-siap ni, dah siap pakai tudung semua, tiba-tiba tak jadi. Kalau saya, kalau berjanji tu, andai kata saya tak dapat tunaikan janji tu, saya akan cakap awal dulu. Tak pun saya nak drag sikit panjang 15 minit, saya akan WhatsApp. Bukannya diam macam tu lah. Saya tak suka mengenai macam kepercayaan lah. Macam saya bagi kepercayaan kepada seseorang tu, dia khianat kita. Bila dia janji macam bagi ayat yang manis lah. Contoh macam dia pinjam, lepas tu dia kata okey nanti saya bayar. Lalas tak bayar. Saya paling tak suka lah. Bila cakap pinjam duit ke apa tu, tak ada masalah pun, boleh je pinjam. Tapi bagi tahu dengan betul, nanti kita akan deal balik. Okey, jujur, siapa yang pernah kawan ajak keluar tapi dia tak nak keluar, dia beri alasan menipu? Saya pun juga. Anda berdua tak pernah? Saya kira itu mungkin berlaku dalam kadang-kadang kita ni dah bagi penjelasan, kita dah jujur, tapi dia tetap paksa. Jadi nak tak nak terpaksa lah, ujung-ujung potong tangkona, terpaksa tipu sikit. Okey, kita nak berbalik kepada komen yang Sugi bacakan daripada tadi. Zaipan tadi kan, di mana situasi yang membuatkan seorang ibu atau ayah terpaksa menipu kepada anak-anak. Tapi mungkin doktor di sini kita boleh memberikan penjelasan ataupun pencerahan doktor kepada ibu bapa di luar sana. Adakah ia lebih elok untuk kita jelaskan kepada anak-anak yang mak atau ayah tidak ada duit, mungkin gaji belum masuk ataupun bulan ni bajet dah terlebih, mungkin anak tu mungkin muda lagi, tetapi ada caranya untuk kita buatkan mereka faham. Ya, thank you.
sebenarnya bila kita cakap tentang keluarga ya, komunikasi itu sangat penting. Jadi dari komunikasi itulah yang akan kita secara tak langsung mendidik anak-anak. Kalau kita mulakan dengan satu penipuan, kita boleh panggil white lie, bohong sunat, tapi sebenarnya itu merupakan satu penipuan. Jadi sebenarnya anak-anak kita mungkin tak faham ya. Tetapi kita boleh didik, kita boleh maklumkan mereka dengan menggunakan perkataan-perkataan yang mereka faham. Mungkin boleh maklumkan tentang nanti bila dapat gaji kita akan pergi ke sini, tetapi sekarang mungkin jelaskan. So saya rasa kalau kita hendak mendidik generasi ataupun anak-anak kita macam tadi Hairi kongsikan, kita sendiri yang kena mulakan. Berbalik semula kepada diri. Saya suka apa yang doktor katakan. Bila kita nak mendidik anak-anak kita ni dalam keluarga, perlu adanya komunikasi dan kita kena didik diri kita. Kita juga kena jujur dengan diri kita dalam kita nak mendidik anak-anak kita ini. Sebab dunia kita hari ini berbeza dengan dunia anak-anak hari ini berbeza dengan dunia kita mungkin 10 ataupun 20 tahun dahulu. Di mana hari ini anak-anak ini lebih terdedah kepada gadget dan lebih mudah untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan insan-insan yang mereka tak kenali. Kalau kita dulu kita berkomunikasi secara konvensional, betul tak doktor? Kena jumpa one to one, tulis surat, sahabat pena dan sebagainya. Hari ini mereka boleh berhubung di seluruh dunia hanya dengan menggunakan aplikasi media sosial. Kita lihat hari ini banyak juga penipuan berlaku di media sosial ni. Kalau tadi kita bincangkan dari awal, kadang-kadang ada orang dalam situasi tertentu menipu untuk mengelakkan perbalahan, mengelakkan aib dan sebagainya. Tapi hari ini ramai orang menipu. Contoh, menipu pinjam beg kawan, baju kawan, dia ambil gambar upload dekat status. Lepas tu kemudian menipu pelbagai lagi perkara di media sosial. Adakah ini kedua-duanya boleh jawab? Adakah ini satu budaya yang kalau kita tak bendung, dia akan boleh jadi merosakkan sebenarnya anak-anak kita ni punya masa hadapan? Betul. Macam saya tengok kan pasal media sosial. Contohnya kita dapat DM daripada Instagram. Tolong cik, anak saya tak minum susu lagi. Tak ada lagi anak saya masuk hospital. Banyak. So, itu bukan saja terjadi dalam kalangan orang-orang biasa ni. Kalau kita tengok pun ada juga yang tafiz-tafiz. Bila kita tengok tafiz minta derma apa semua, ada juga yang ambil kesempatan. Betul. Buat balik web tu balik, dia orang minta kita. Jadi dia orang scam kita lah. Kadang-kadang ada kita bagi, tapi dia jadi bulan depan dia minta lagi. Minggu depan kita minta lagi. Selalu macam tu. Saya rasa bila jadinya pandemik, rakyat dia paranoid. Bila paranoid, dia rasa macam, lepas ni kita tak ada income, kita tak ada ni. So, dia orang cuba cari jalan macam mana ni nak minta bantuan. So, bila kita ni lampau rasa macam bila minta bantuan tu mudah, itu yang tersebarnya. Jadi, yang lain pun ambil kesempatan juga. Itu yang wujudnya bila kita kata, kita marah bila orang gelarkan kita B40, T20 apa semua kan. Tapi sebenarnya kita sendiri yang terima benda tu. Kita marah, tapi bila orang bagi bantuan, saya nak bantuan ni, saya nak bantuan ni. Saya ni orang susah. Jadi benda-benda tipu ni dalam media sosial ni banyak sangat. Macam hari ni pun saya dapat satu grup. Saya tengok grup tu semua artis dia add. Rupanya Along, dia ada orang yang pinjam duit Along. Artis pinjam duit Along. Tiba-tiba Along tu ambil phone dia, hack semua artis masuk grup tu. Dan sebarkan gambar dia, mak ayah dia apa semua. Dan minta, ni, bagi tahu dia ni penipu apa semua. So, Along buat dah macam tu. Pagi ni saya dapat. Okey, baik. Dan ini komen daripada Zeri Ishak yang mungkin ada kaitan dengan tadi Hairi katakan berkaitan dengan tekanan hidup kan, stres. Saya ada kawan yang suka sangat menipu. Saya rasa salah satu sebab tekanan hidup pun boleh buat orang tu menipu. Macam dia nak lebih tapi dia tak dapat seperti yang diharapkan. Jadi dia menipu untuk menjaga maruah orang lain dan buat hati sendiri rasa gembira walaupun dia sendiri terluka nak bagi tahu benda menipu itu. Mungkin doktor boleh terangkan implikasi terhadap seseorang individu itu apabila terlalu kerap menipu. Pathological liar lah mungkin. Tadi saya dah jelaskan sedikit tentang pathological liar ni, dia bukan termasuk dalam disorder. Tetapi kebiasaan ini, conditioning ini, dia akan menyebabkan dia rasa macam tak ada apa-apa pun dia menipu je. Dia dah sedap dah. Dia dah kata dia dah macam kalau tak tipu tu satu hari tak sah dia kena menipu. Jadi itu adalah pathological liar. Itu cuma kesan kepada diri. Sebenarnya macam you kata tadi, mereka ini cuba untuk fit in. Fit in untuk
berpakaian cantik dengan beg LV, melebihi kemampuan. So they want to look good sebenarnya. Itu kita panggil grandiose. iPhone bayar bulan. iPhone bayar bulan, Samsung S20 itu kita dah marketing pula. So lepas tu apa yang kita lihat sebenarnya kita nak tunjuk, kita nak fit in. Itu yang menyebabkan mereka ini berasa ada tekanan di situ sebenarnya. Dan kesakitan yang sedang melanda ramai di luar sana, especially macam tadi pandemik ya. Kita sangat takut berada dalam kesusahan, tetapi sebenarnya ada cara. Banyak cara. Kita sudi nak bantu ya Hairi. Cuma bila kita tahu, kita pun takut bila tertipu. Kesan kepada orang itu sebenarnya mereka sendiri rasa rendah diri, self-esteem rendah. Tetapi bila nak fit in, kalau dah duduk dalam kawasan perumahan yang okey, tetapi mungkin waktu pandemik berada dalam kesusahan. Jadi mereka terpaksa hendak look good. So terpaksalah menipu. Kadang-kadang dengan menipu dengan cara mungkin contoh main kutu. Tidak dibayar. Banyak cara yang diorang buat. Macam agama. Kita sebut pasal agama ni macam akikah, korban apa semua kan. Itu pun. Contoh banyak kita bayar, ramai orang bayar, tapi dikorbankan satu lembu, dia ambil semua nama kat situ. Satu ekor lembu. Ada juga Ada. Okey. Kita nak bercakap dalam konteks penipuan ini. Ada juga dalam kalangan penonton kita mungkin terpaksa menipu. Contoh kerana dia mungkin orang kata tunjang kepada keluarga, tetapi mungkin didiagnos dengan penyakit-penyakit tertentu. Dia terpaksa menipu untuk mengelakkan daripada individu-individu di sekeliling merasa susah hati ataupun risau, takut kalau mereka ini akan risau tentang keadaan dirinya. Tetapi adakah penipuan sebegininya bagus ataupun dia mungkin boleh mendatangkan kesan jangka masa panjang terhadap individu itu sendiri, doktor? Itu banyak tengok drama Korea tu. Sebenarnya contoh kita tahu bahawa mungkin orang di luar sana didiagnos tadi dengan penyakit contoh kanser dan sekiranya hendak bekerja, mungkin di tempat kerja sukar untuk menerima mungkin. Jadi di sini dia ada keperluan untuk menipu. Tetapi sebenarnya pada saya lah lebih baik untuk berterus terang dan mencari sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Kita pun banyak NGO di luar sana yang boleh membantu sebenarnya. So. Okey. Baik, dan silakan. Saya pernah alami kan bila kita terdesak. Contoh bila kita syuting, ada artis yang syuting juga, dia orang kena COVID. Dan ada juga kru teknikal kena COVID. Bila dia orang tak ambil, dia orang tak dapat duit. Jadi dia orang terpaksa menipu. Efek ni kat kita lah. Okey, menipu dari segi kesihatan dan sebagainya. Itu tak patut. Kita lah efek satu tim. Okey, tapi saya nak tanya Hairi, kalau dalam situasi, sebagai seorang pelakon kan, mungkin ada pelakon ataupun sesiapa yang ingin bekerja dalam situasi entertainment ke sebagai seorang artis, tak ada pengalaman bekerja. Tetapi sesiapa jugalah yang inginkan pekerjaan itu, sehingga orang kata until you grab the opportunity, you tak tahu sama ada you boleh lakukannya ataupun tidak. Tetapi sekarang ni tak ada pengalaman, jadi terpaksa menipu. Dalam situasi itu, bukankah tidak mengapa kalau dia menipu? Kalau awak dapat tahu yang dia menipu. Mungkin dia nak build up platform. Tapi bagi saya, dia akan mengundang masalah untuk diri dia. Dia dah involve, and then orang dah tahu, oh kau boleh buat ni, buat ni. So what? Dia tak boleh buat, di situ ada masalah akan berlaku. So sama ada dia lulus atau dia akan gagal selamanya. Saya melihat kepada konteks kejujuran itu lebih penting lah daripada kita nak menipu. Orang sekeliling akan ada satu ekspektasi dalam diri kita. Tapi kalau kita berterus terang, orang dah tahu dah di mana kekurangan dan juga kelemahan kita. Doktor, di penghujung topik kita hari ini, mungkin doktor boleh kongsikan sesuatu kepada penonton kita secara rumusannya. Kenapa perlu menipu? Sedangkan kita boleh mengambil langkah untuk tidak menipu dan berterus terang untuk mendapatkan lebih banyak lagi kehidupan yang lebih positif. Ya, betul, terima kasih. Sebenarnya kalau kita menipu, dia akan memberikan kesan kepada kita. Kadang-kadang tetapi dalam sesuatu keadaan macam kita jelaskan tadi, memang contohnya kalau kita nak menggalakkan anak itu makan contohnya ya, itu adalah sesuatu yang baik digunakan dengan komunikasi yang betul. Again, pendidikan itu penting. Kalau kita berbalik kepada diri, kalau kita nak lihat anak kita cemerlang, kita dah mulakan dengan itu, dia dah biasa. So bila dia membesar, dia akan dibesarkan dalam satu keadaan yang begitu. Jadi pesanan saya kepada semua di luar sana supaya kita amalkan satu konsep komunikasi yang lebih berkesan dan kalau boleh, bukan kalau boleh, semestinya lebih baik untuk lebih jujur daripada menipu. White lies pun tak boleh doktor. Okey, berbalik pada nilai kita lah kan. Kalau dalam kalau kita rasa itu betul, buat yang betul. Kalau anda rasa itu tidak betul,
ikutlah gerak hati anda. Pastinya anda ada nilai dalam diri ni akan membuatkan anda rasalah kan, boleh buat rasional, boleh buat keputusan mengikutnya. Ya, saya rasa lebih kepada tepuk dada, tanya selera lah. Kita tak suka kita ditipu, jadi kita pun jangan menipu. Itu yang paling penting. Yang paling penting sekali sebagai ibu bapa, orang yang lebih tua, kita kena terapkan kejujuran dalam persekitaran kita bagi memastikan generasi akan datang ini tidak menipu dan sentiasa berfikiran positif. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Dr. Azmawati Muhammad Noor dan juga Hairi Safwan kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga perkongsian tentang topik pada hari ini. Ya, terima kasih juga kepada anda yang sudi berkongsi pendapat anda di Facebook WHI.